حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Alhamdulillah, baru lepas solat subuh, baca Al-Quran bersama dengan keluarga, dan sambil-sambil sarapan pagi tu kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini kita dalam topik akidah. Dan setiap orang kadang-kadang ada ujiannya tersendiri. Dan di antara ujian yang berat yang kita hadapi adalah bila mana kita diuji dengan penyakit. Dan pada hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan penyakit dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah penyakit itu datang dan bagaimana penyakit itu pergi? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kalau kita yang memang daripada kecil kan biasa tengok TV3, memang akan biasalah tengok Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa ni bersama dengan kita daripada saya kecil lah Ustaz. Alhamdulillah, saya dah besar dapat bersama dengan Ustaz pada hari ini. Baik Ustaz, pada hari ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik. Satu ujian yang Allah berikan kepada kita, iaitu bila mana kita diuji dengan kesakitan. Mungkin ada jawapannya daripada Al-Fadhil Ustaz, bagaimanakah penyakit itu daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, kita masih keliru lagi ni Ustaz. Apa sebenarnya topik kita pada hari ini? Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih adinda saya Dai Aiman, dah besar dah sekarang. Besar dah sekarang. Yang dihormati semua penonton-penonton semua, alhamdulillah, selamat pagi semua, salam ceria, salam bahagia, salam sayang daripada kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini kan. Tajuk ini sangat mencabar sebenarnya kan pagi-pagi ini, tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan akidah kita ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu penyakit itu datang daripada Allah, betul lah. Allah Ta'ala yang turunkan penyakit, yang bawakan penyakit, yang hadirkan penyakit sebagai satu ujian kepada kita ya, untuk menguji siapakah di antara hamba-Nya yang paling bagus amalannya bila berdepan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Dan kemudian kepada Allah Ta'ala juga kembalinya penyakit. Artinya kita akan kembali semula kepada Allah dengan berdoa kepada Allah ya, dengan cara-caranya, doanya, dengan cara akidah, kaedah-kaedahnya yang selaras dengan hukum syarak, dengan bahan-bahan yang halal, yang diradai oleh Allah. Artinya kita kembalikan semula penyakit itu kepada Allah, dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Sebab itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ini dikatakan penyakit datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kita menolak fahaman-fahaman Qadariyah contohnya. Fahaman Qadariyah adalah manusia berkuasa sepenuhnya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah. Dan begitu juga fahaman Jabariyah, kita tak punya kuasa langsung, semua datang daripada Allah Ta'ala sahaja, dan kita tak ada pilihan, tak ada ikhtiar. Itu pun salah juga. Sebab dalam hal penyakit ini, fahaman ahli sunnah wal jamaah, kita mesti berubat ya. Berubat, ada berubat itu hukumnya wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Nanti kita akan bincangkan pada pengisian nanti insya-Allah. Tapi akhirnya saya sebut bahawa
Ini semua adalah ujian daripada Allah ya. Penyakit datang daripada Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, bila kita sebut tentang penyakit ni, dia cukup berkait rapat dengan hospital. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan, ada tak jenis-jenis penyakit di dalam Islam ni Ustaz? Ya. Jenis penyakit dalam Islam ni ada kepelbagaiannya. Yang pertama ialah yang paling kronik penyakit hati lah. Penyakit hati. Penyakit hati. Disebut dalam suratul Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah Taala tambahkan lagi penyakit yang lain kepada mereka. Ini penyakit yang pertama dalam hati ni penyakit syirik. Itu satu penyakit sebenarnya. Syirik itu orang kata menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dia dah Islam dah, tapi masih lagi pakai tangkal contohnya. Syirik ya. Penyakit syirik sangat berbahaya ya. Yang kedua, kita lihat penyakit-penyakit hati yang lain ialah seperti penyakit dengki. Itu satu penyakit dengki ni. Maka kalau siapa-siapa yang ada perasaan dengki pada pagi ini kepada kawannya naik pangkat ke ya, kepada kawannya yang baru ahad lepas mendirikan rumah tangga, sebenarnya dia ada penyakit dalam hatinya. Walaupun badannya sihat, hatinya sedang sakit. Tengok orang yang bahagia, dia tak bahagia. Tengok orang yang susah, dia bahagia pula. Ini orangnya sakit hati namanya. Sakit tu bahaya tu, kita tak nampak, tapi kita boleh rasai ya. Apalagi kita jadi, contohnya kita tamak, itu penyakit hati. Kita takabur. Takabur itu maknanya penyakit yang ada dalam hati kita. Sombong. Sombong itu apa? Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan kita menghina orang. Itu sombong. Lagi penyakit riak. Bila beribadah, kita suka tunjuk-tunjukkan pada orang lain, sebar-sebarkan supaya orang lain puji, maka kita pun kembang lubang hidung kita kan. Oh, seronok ya Allah kan. Puji lagi. Bila orang keji, kita rasa marah. Itu namanya penyakit riak ya. Penyakit apa? Bakhil, bank kedekut, minta hidung masin orang kata kan. Jadi penyakit ni dia ada duit banyak, tapi dia susah nak infakkan, susah. Hatta bayar zakat yang wajib pun dia berkira-kira dengan Allah SWT. Makna dalam hatinya ada penyakit, namanya penyakit bakhil. Satu. Yang kedua, penyakit fizikal. Penyakit fizikal ni pergi hospital lah ya. Penyakit hati tadi tu memang obatnya ialah kita kena dekatkan kepada Allah Taala. Tidak ada dijual obatnya di farmasi, di hospital tak ada penyakit takabur, riak tadi tak ada ya. Dia kena jumpa tok guru ya, tadabbur Quran, kemudian ingatkan mati. Yang kedua, penyakit fizikal ni memang betul lah, pergi hospital lah ya, jumpa pakarnya, jumpa doktornya, ambil ubatnya ya. Seperti penyakit apa? Sakit jantung ke ya, seperti sakit paru-paru ke, sakit buah pinggang ke, sakit kulit ke, sakit mata, sakit telinga. Itu kena ada pakar-pakar dia, kena jumpalah dan kena rawat ya. Yang ketiga ialah penyakit yang berkaitan dengan gangguan daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang dulu kita selalu sebut makhluk halus. Saya kadang-kadang disebut makhluk halus ni susah juga sebab ada makhluk-makhluk halus yang lain seperti semut dan sebagainya, marah lah kan. Halus juga tu. Halus juga ya. Jadi kita sebut makhluk yang jahat seperti makhluk ilmu hitam lah, syaitan, jin-jin yang kafir, apa lagi ya. Itu semua yang mendatangkan gangguan kepada hidup kita, seperti dia mengusik kita, seperti dia merasuk kita ya, masuk dalam badan kita, kita bercakap entah merapu dan sebagainya, dan kita tak ingat siapa diri kita, dan sampai peringkat kita boleh jadi gila dengan sebab rasukan-rasukan tadi, sebab dia menyerang bahagian otak kita. Setan ini dia boleh serang bahagian otak sampai jadi sakit mental. Dia boleh serang bahagian fizikal sampai kita jadi sakit ya? Dan boleh serang bahagian hati kita. So sampai kita lalai, kita tak nak semayang, kita jadi malas, hati kita begitu. So ini penyakit yang ketiga ni boleh dirawat. Tapi kalau pergi jumpa doktor, mungkin doktor kata, ayah, ini saya punya bukan bidang saya lah. Tak jumpa Tak jumpa lah. Kena jumpa siapa? Kena jumpa ustaz lah. Siapa yang bidang, yang pakar dalam bidang ni. Sebab tak semua ustaz dia mempelajari ilmu ruqyah. Ruqyah itu ialah ilmu doa-doa yang datang daripada Rasulullah ataupun Quran yang kita baca memang beri kesan kepada setan punya gangguan tadi. Disebab kena belajar dan alhamdulillah di Malaysia sudah banyak tempat lah boleh kita belajar, tapi pilih yang betul lah. Ada juga yang kata menunggang agama pun ada. Menunggang agama istilahnya kan, sebagai bertopeng kat agama, tapi sebenarnya dia juga mengamalkan perbuatan-perbuatan syirik dalam perbuatannya. Jadi kita bimbang, takut-takut. Jadi itulah dai aman. Yang pertama penyakit hati yang paling bahaya ni. Yang kedua ialah penyakit fizikal, berjumpa doktor. Yang ketiga penyakit gangguan
syaitan ataupun jin, ini kita kena rawat dengan ruqyah. Ya. Kalau luka Ustaz, mungkin senanglah kita letak ubat dan kita boleh balut. Ni masalah benda yang tak nampak ni Ustaz kan. Jadi kalau kita lihat tentang objektif lah Ustaz kenapa Allah nak bagi kita sakit? Bagi kita sihat cukuplah Ustaz. Sahabat kita ni dia nak bagi satu pandangan lah kan. Syahiralia Muhammad, adakah benar dakwaan segala penyakit yang dialami itu dikira penghapus dosa? Dan apabila seorang itu ditimpa penyakit, apakah yang seharusnya dilakukan? Silakan Ustaz. Ya. Okey, sebenarnya betul ada seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan ya. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tanya dia sakit apa? Dia kata sakit demam ya Rasulullah. Nampak macam sakit. Nabi sakit apa? Sakit demam ya Rasulullah. Dia kata. Kemudian dia kutuk demam tu. Macam kita kalau ayat kita saya sebut pada bahagian yang ketiga, celakalah kau demam ni. Kau ni demam ni kenapalah kita sebut, kita maki dia. Nabi jangan maki demam. Sebab demam tu menggugurkan penyakit, menggugurkan dosa. Jangan maki demam, jangan kutuk demam sebab demam tu menggugurkan dosa. Betul lah kata sahabat kita tadi, memang dalam Islam setiap penyakit itu memang menggugurkan dosa. Sehingga sakit yang kata Nabi disebabkan duri yang mencucuk kulit kita ni sakit juga kan. Sakit itu pun menggugurkan dosa. Ini kan pula sakit-sakit jantung ya, yang kena buat bypass ya, sakit buah pinggang ya, kena buat dialisis, sakit apa lagi? Itu semua sakit kecil manis kena potong kaki contoh kan. Allah. Itu lagi sakit. Sakit ini kena ada pendarahan otak disebabkan kemalangan jalan raya. Itu semua menggugurkan dosa. Kalau yang tercucuk duri pun gugur dosa, ini kepada yang berat-berat. Sebab itu jangan marahkan takdir. Jangan kutuk penyakit. Ya, tapi Nabi kata apa, ingat penyakit itu menggugurkan dosa. InsyaAllah. Tadi apa soalan kedua tadi? Lupa. Baik Ustaz. Soalannya, adakah Nabi-Nabi terdahulu ni Ustaz? Nabi-Nabi terdahulu ni ada tak yang diuji dengan penyakit, dan penyakit tu pula lama Ustaz? Mungkin boleh menjadi iktibar kepada kita. Ya, memang betul ada. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul ini ialah basyarum mislukum disebut Al-Quran kan. Nabi-Nabi Rasul ini manusia seperti kamu juga kata Allah ya. Basyarum ana basyarum mislukum kata Nabi, aku juga manusia biasa seperti kamu. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur ya, kemudian Nabi buat kerja, Nabi semayang macam kita, Nabi ke pasar, dan Nabi sihat, dan juga Nabi sakit ya. Nabi kita pun pernah menderita sakit ya. Antara sakitnya Nabi pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi Khaybar ya, di Khaybar diracun, tapi Nabi tidak wafat serta-merta ketika itu sebab daging kambing yang dipotong itu yang sudah masak sempat berpesan kepada Nabi, la takulni fa inni masmumatun ya Rasulullah, jangan makan saya, jangan telan saya. Ya, itu mukjizat Rasulullah SAW, sebab aku telah ditaruh racun. Sahabat-sahabat sebelum itu sudah makan dan mereka sudah mati syahid, ada beberapa orang. Jadi Nabi sendiri pun menderita sakit juga ya. Nabi pernah disihir. Nabi kita pernah disihir sehingga datang malaikat Jibril dan Mikail mengajar kepada Nabi tentang ayat Quran yang boleh menghapus dan menggagalkan sihir, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ya. Nabi apa lagi ya? Nabi pernah patah gigi dalam peperangan Uhud, jatuh dalam lubang. Kesakitan itu ya. Dan kalau kita lihat Nabi yang agak berpanjangan sakit, Nabi Ayub alaihissalam diceritakan dalam Quran, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku telah ditimpa kemudaratan. Dia tak kata ya Allah angkatkanlah penyakit, dah, aku telah ditimpa kemudaratan dan Engkau lah sebab baik Tuhan yang Maha Penyayang. So Nabi dan Rasul juga manusia biasa ditimpa penyakit, dan disebut dalam hadis inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling, manusia yang paling dahsyat ujian daripada Allah ialah para nabi. Bayangkan Nabi Yunus AS dalam perut ikan Nun kan? Dengan sampai lemah badan dia, lemah. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat yang paling kuat, dia kata 40 hari dalam perut ikan Nun. Bayangkan dalam kegelapan malam, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan perut ikan Nun. 3 kegelapan tu. Maka akhirnya dah 40 hari dengan sebab tasbih tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, diulang-ulang oleh Nabi Yunus. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan paus ke pantai, dan dia keluar dalam keadaan sangat lemah.
tak cukup zat, tak cukup vitamin, akhirnya Allah Ta'ala tumbuhkan satu tumbuhan yang menjalar di sekelilingnya, iaitu bernamanya labu. Buah labu tu akhirnya masak, dia cepat. Tuhan jadikan cepat tumbuh, masak, dimakan oleh Nabi Yunus AS. Akhirnya dia segar balik, dapat vitamin, dapat kekuatan, dapat zat, dia boleh berjalan. Jadi memanglah para Nabi dan para Rasul ini memang diuji oleh Allah Ta'ala juga dengan penyakit-penyakit. Tapi masalah Ustaz, kita dah pergi klinik, dah pergi hospital, tapi doktor cek perut ni Ustaz. Perut ni sakit dah seminggu, 2 minggu dah. Tapi doktor cek dalam perut tak ada kuman, tak ada penyakit, tak ada apa. Apa yang ada dalam perut tu? Tapi selepas ni kita cerita Ustaz. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allah dan kepada Allah. Setiap orang diuji dengan musibah, ujian dan cabaran. Jadi sahabat kita di Facebook ini ada satu soalan yang cukup menarik bersama dengan Azanis Rahim. Kenapa apabila ditimpa penyakit atau musibah, orang akan cari pakar perbuatan dahulu, bukannya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, apabila sudah jumpa pakar atau cuba macam-macam ubat tapi tak sembuh juga, baru mereka akan usaha guna ajaran Islam seperti solat hajat. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Dan Yaman dan juga yang bertanyakan soalan tadi. Memang bagus soalannya, ya. Betul, itu berlaku dalam kehidupan kita, ya. Bila kita sakit, kita akan cari pakar dululah, ya. Sebenarnya memang itu memang betul disebut dalam hadis Nabi SAW, ya. Ya ibadallah, kata Nabi, ya ibadallah tadawau. Wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kamu. Berubatlah kamu. Nabi suruh berubat, ya. Malah Nabi suruh orang tu pergi jumpa orang ni pakar dalam bab perubatan, Nabi suruh. Padahal Nabi masih ada lagi ketika itu. Jadi bila kita sebut tentang perubatan, memang kena cari pakar, cari orang yang betul. Sebab Nabi sebut, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa pergi berubat orang sedangkan dia tak tahu langsung tentang ilmu perubatan tersebut, maka dia bertanggungjawab apa-apa berlaku. Hadis riwayat Ibn Majah, Nasai dan juga Abu Daud. So kalau kita lihat dalam hal ini memang tidak salah. Dari segi hukumnya, kita berubat kalau bila kita sakit, terus cari pakarnya untuk kita dapat kerawatan. Tidak salah, memang itu disuruh dalam agama. Kemudian kenapa di hujung bawah cari Allah, solat hajat, cari ustaz? Sebab kita dah tak ada ikhtiar. Contohnya tak sembuh, tidak berkesan, tidak ada kesembuhan, maka akhirnya itulah penyakit datang dari Allah, kembali kepada Allah. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Tapi mula-mula kita suruh supaya berubat dulu. Berubat, akhirnya tak ada harapan dah. Contohnya, doktor kata dah stage berapa contohnya kan? Dah stage 4 dah. Kita pun dah, akhir kali doktor pun dah orang kata apa, dah putus harapan. Kita pun dah rasa macam tak ada peluang dah. Akhirnya Allah Ta'ala lah peluang terakhir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun boleh juga tak salah sebenarnya, tak salah. Yes, itu memang dalam ajaran kita ada step-step dia. Nak dengan Allah Taala tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi adakah iman kita setinggi tu? Sebab tu kalau kita lihat ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sakit mereka tak berubat. Sebab tingginya iman mereka. Tinggi mereka, ya. Akhirnya mereka dengan Allah Ta'ala. Dan bila sebut kenapa tak berubat, dia kata ini hadiah daripada Allah. Masya Allah. Tingginya iman, ya. Contohnya kita tak sampai ke tahap itu, maka kita buat step sebagai insan biasa yang ada ikhtiar, yang ada pilihan, yang ada usaha. Pergilah berubat sebab tidak salah dari segi hukumnya. Dan akhirnya kalau orang kata apa dah tidak ada harapan tipis ataupun tak ada harapan langsung dah, akhirnya serah pada Allah Ta'ala sembahyang hajat. Tapi ada orang kata apa, ada keajaiban berlaku. Subhanallah, ada keajaiban. Katakanlah orang koma, contoh kan, koma, doktor dah buat macam-macam dah. Koma terlantar, ada yang setahun, ada 2 tahun, tapi
mak ayahnya still tidak berputus asa, sembahyang, hajat, doa. Akhir 2 tahun dia boleh buka mata, boleh berjalan macam biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, kan betul, bukan salah, betul lah betul kata dia. Kita jumpa pakarnya, kemudian bolehlah kalau tak sembuh juga, kita akhirnya ke mana? Kepada Allah Taala dengan sembahyang hajat, ya, dengan doa daripada sahabat-sahabat, ya. Sebab la yuraddul qada illa bidoa. Tidak akan menolak ketetapan ataupun takdir itu melainkan dengan kuasa doa. The power of doa tadi tu memang sangat ajaib. Akhirnya berlaku keajaiban. Maknanya kena serah kepada ahli dia lah. Ahli dia, jangan main tepi jalan, jangan. Ahli dia. Sebab dia belajar ilmu, ada ilmu tentang sakit jantung ke, ilmu tentang buah pinggang ke, ada ilmu dia. Dia pakar. Jumpa dia dulu. Maknanya kalau ada orang datang jumpa Ustaz, saya sakit pinggang Ustaz. Maknanya kita tak adalah rawat terus. Ya. Kita akan kata cuba cek dengan doktor dulu. Betul, Ustaz? betul. Itu step yang pertama. Dia ajar oleh tuan guru kami. Begitu ajarannya. So katakanlah dia sakit apa. So kita sebut pergilah jumpa doktor untuk kesan spesifik apakah penyakit yang kamu hadapi, ya. Cek pernah berlaku, ya, datang jumpa menggigil apa semua, rupanya bila kita cek dia ada penyakit yang sangat kronik dalam badan dia. Jadi akhirnya terbukti dia kena jumpa dulu, buat scan, macam-macam MRI ke, pergi hospital dapat semak, baru kita tahu ni penyakit, katakanlah penyakitnya buah pinggang. So kita tahu apa doa nak baca. Sakit jantung apa doa nak baca, kan. InsyaAllah begitu caranya. Okey, ni Encik Omar Abdul Majid nak tanya soalan kepada Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan Ustaz Fauzi Mustafa. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Duit, ya Ustaz, ya. DUIT, doa, usaha, ikhtiar dan bertawakal. Ini yang kadang-kadang kita dah guna dah Ustaz. Sakit dah lama, jumpa pakar segala, dah habis duit banyak dah Ustaz. Tapi apabila tak juga sembuh, jadi Allah tak mahu sembuhkan lagi lah. Jadi bila dah begitu berikhtiar secara tradisional pula, tradisional ikhtiar, tadi tawakal, ikhtiar, jadi semua buatlah Ustaz. Jumpa dengan bomo tu, Alhamdulillah Ustaz. Sehat, sembuh. Orang yang sakit ni Ustaz, ya, dia tak kira apa dah, dikira nak sembuh. Itu yang jadi masalah. Dan bila dah sembuh, ini yang jadi mulut dia cakap, bagus bomo tu, ya. Kalau aku tahu dulu lagi dah aku buat. Taklah duit banyak tadi ni. Dia tidak menyebut yang menyembuhkan itu. Allah Subhanahu Wa Taala pun dia tak sebut pun Ustaz. Jadi soalan saya, apakah boleh kita bercakap gitu, dan bagaimana pula akidah kita setelah kita mengeluarkan kata-kata yang sedemikian itu? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz waktu jumpa bomoh tu dia kata pulut kuning sudah sampai macam ni Ustaz. Kena tepuk lah. Tepuk sikit. Tapi sembuh Ustaz. Ya. Itu bomo temberan namanya. Bomo temberan. Terima kasih kepada Encik Omar bin Abdul Majid. Soalan yang cukup bagus pagi-pagi ini. Yang berkaitan dengan kita dah usaha dah, akhirnya bomo juga yang kesembuhan kat situ, kan. Sebenarnya ikhtiar kita ni ada yang harus, ada yang haram. Ya, ikhtiar kita pilih ikhtiar yang halal ataupun yang harus. Dan ikhtiar kita boleh nak kaya boleh, memang Islam suruh kita kaya. Tapi ada kaya itu datang dengan usaha kerja kita kerja kuat dengan kerja yang halal. Dan kaya boleh juga datang Tuhan bagi rezeki dengan cara merompak. Kaya juga merompak. Dan dia okey, tak kena tangkap pun semua, kan. Tuhan bagi kita makan ayam kenyang, ya. Tuhan cipta babi katakanlah, ya. Contoh, ya, makan babi kenyang juga, ya. Tak lapar. Tuhan bagi pilihan pada kita. Tuhan bagi pilihan. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia ni 2 jalan. Sentiasa 2 jalan. Tapi 2 jalan pilih yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik pada persoalan tadi. Pertanyaannya, Cik Omar sebut tentang bomo tadi, ya. Bomo sebenarnya ada bomo yang baik sebenarnya. Cuma orang kita panggil dia bomo. Adalah bomo baik. Bomo yang kalau di hospital ada bomo patah. Bomo patah. Dia tak panggil doktor patah.
Sebab orang tu tradisional dipanggil bomoh lah. Bomoh. Tapi disebabkan dia pakar tentang patah-patah ni, dia boleh cantumkan balik dalam sekelip mata sekejap tanpa perlu pembedahan. Maka hospital kadang-kadang menggunakan khidmat bomoh patah tadi tu. Jadi bomoh ni bagus, tak ada masalah. Cuma bomoh yang tak bagus ialah bomoh yang mengamalkan ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan makhluk halus, jin tadi, dengan setan, ada jampi mentera, ada pemujaan, ada tengkorak depannya, ada tanah kubur, ada darah semangkuk, ya. Pulut kuning? Pulut kuning tak apa. Boleh makan pulut kuning kan. Okay. Ayam apa ni, masak rendang tak ada masalah. Okay. Tapi tadi tu yang kita lihat rasa pelik lah. Siap menggunakan konkris lagi, ya, dengan perasap semua. Jadi kita rasa pelik, maka jangan pergi bomoh macam ni. Okey. Sebab dulu-dulu ustaz tak ramai dulu-dulu, ya, yang adanya bomoh katakanlah dulu. Jadi orang yang pandai berubat dipanggil bomoh juga. Walaupun betul dia berubat orang bomoh. Berubat tak ada istilah. Sekarang dipanggil mu'alij lah, perawat lah, ya, dipanggil. So saya nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia supaya agar kita tidak terlibat dengan syirik dalam perubatan ini, sebab kita semua nak sihat kan. Maka carilah orang yang benar-benar kita lihat tidak salah dari segi hukum syarak, dari segi amalannya. Kalau kita lihat first view tu nampak dah, macam tak betul, tak kena dah, maka elakkanlah, sebab hati kita tak pernah bohong. Mulut yang bohong, hati cakap betul. Ini macam tak betul ni, macam salah, macam tak Islamik ni, maka janganlah. Berarti kita bercakap benar. Yeah. So, orang tepuk dada tanya iman. Tanya iman. So, dalam kes ni tadi, memang Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan. Bagi semua. Dia pergi jumpa Tok Sami bagi dapat kesembuhan juga. Tapi tuan nak uji je. Kamu jumpa siapa? Tak apa, saya bagi kesembuhan. Tapi caranya salah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi matlamat kita nak sembuh tapi caranya salah. Maka tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lebih baik kita dalam keadaan kita sakit tapi kita boleh dapat keredaan Allah Ta'ala daripada kita sembuh akhirnya kita terkeluar daripada radar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang itu. Pernah berlaku. Dia jumpa seorang ustaz. Ustaz ni memang mengamalkan ruqyah daripada ayat Quran. So bila tak sembuh, dia dah putus asa, dia pergi ke Siam. Siam dia jumpa Tok Sami sana. Tok Sami Siam tu memang tidak Islam, tapi dia bacalah mentera, sembuh. Tuan nak uji dah. Tuan nak uji dah. Akhirnya dia balik disebabkan rasa pelik ah. Akhirnya diwar-warkan, saya dah jumpa seorang ustaz baca Quran tak sembuh. Ujian sangat besar bagi dia tak baca Quran dah. Ustaz tu baca Quran tak sembuh, tapi Sami Siam tu dia baca mentera dia sembuh. Tuan boleh buat sembuh sini, sembuh sana, tuan boleh buat, tapi tuan nak uji kita. Akhirnya dia sesat. Sesat sebab akhirnya kalamnya lah, perkataannya lah, aku dibacakan ayat Quran tapi tak sembuh. Akhirnya dia condemn siapa? Dia condemn Quran. Dia condemn Quran artinya dia condemn Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalam Allah kan. Sebab itu kita kena berhati-hatilah, ya, berhati-hati cari mereka yang boleh merawat kita dengan cara yang betul, selaras dengan hukum syarak. Ustaz, biasa kalau kita pergi dekat rawatan Islam ni dia pakai ayat Quran dan sebagainya, tapi Ustaz, orang tua-tua kita banyak ajar kita betul-betul. Sakit gigi gigit bunga cengkeh. Selepas ini Ustaz, para penonton nak tahu dengan lebih lanjut, kekal terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji Ustaz dengan COVID-19 agar diberikan ketabahan, diberikan kesembuhan, diampunkan dosa dan dinaikkan darjat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby di Facebook nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Boleh. Mengapakah bila seorang hamba Allah itu ditimpa musibah atau penyakit, contohnya dalam kes penyakit COVID, mesti ada yang tanya, awak dapat penyakit itu dari mana?
wajarkah kita tanya macam tu Ustaz? Mana dapat penyakit ni? Ni mesti jiran sebelah yang bagi. Macam tu. Okey. Jadi soalan kadang-kadang ada adab dalam bertanya kan, dalam adab. Kita kadang-kadang itulah benda yang tak patut kita tanya. Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda indahnya keislaman seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Bila kita jumpa orang sakit, kita tak perlu tanya banyak-banyak lah. Buat sakit kepala otak dia. Dia dah sakit dah COVID. Lagi sakit jeng dia punya emosi dia kan. Orang muda kata jeng emosi dia. So apa nak buat? Kita doakan dia sajalah. Doakan dia. Hantar bantuan makanan kat dia kan. Apa lagi? Motivasi Ustaz? Motivasi. Tanya khabar kat dia. Motivasi dia. Motivate dia supaya dia lagi kuat semangatnya. Tidak putus asa. Bukan tanya dapat dari mana. Salah tu ya. Dah salah tu. Itu mungkin boleh ditanya oleh Kementerian Kesihatan je lah. KKM boleh tanya soalan tersebut. Doktor boleh tanyalah. Kita tak boleh tanyalah. Ya. Nanti kita tanya suami kita yang bawa. Suami saya yang bawa. Kata, suami awak datang dari mana pula penyakit tu? Oh, dari menantu dia. Menantu dari mana pula? Sudah. Ya. Maka sampai kiamat tak dapat jawapan. Ya. Sebab itulah punca dia. Bersambung-sambung. Sebab itu tak wajarlah tanya, kecuali mereka yang memang petugas KKM. Sebab dia tahu dari mana, kluster mana contoh kan. Sebab sebelum ni nak kumpul data, katakan nak kumpul data, rupanya daripada pasaraya ni rupanya. Dia tanya soalan tu, rupanya pasaraya ni. Jadi, ni kluster pasaraya ni. Dia memang boleh petugas KKM. Tapi kita jiran tak payahlah. Adik-adik tak payahlah. Kita doakan sajalah, doakan saja, hantar bantuan yang sepatut kita hantar dan motivasikan dia supaya dia lebih tabah dalam kehidupan mengharungi sakit COVID-19 ini. Mengalahkan doktor pula ya. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita nak ajukan soalan kepada Ustaz. Okey, kita bersama dengan Baharudin Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai Aiman dan juga Ustaz Fauzi, pakar motivasi akad. Silakan. Okey. Saya nak bagi satu istilah lah Ustaz istilahnya ialah ibarat macam tak ada penyakit cari penyakit. Tapi yang saya nak tanya ni ialah kita dah ikhtiar macam-macam. Kita jumpa doktor, kita jumpa apa-apa yang Ustaz cakap tadi kan. Tapi kita terpaksa jumpa ada seorang doktor ni yang pakar tapi dia pun sakit. Jadi bila kita dah jumpa dia, alhamdulillah sihat sebab dia pakar kan. Tapi dia lepas tu pula kita dah ibaratkan macam kita dah mengagung-agungkan dia. Kita mengagung-agungkan dia, kita dah macam seolah kita tak percaya dengan Allah. Tapi kita buat juga solat apa semua kan. Dan sampai ke tahap ibaratkan macam mekanisme injek semut. Bila kita dah sampai ke injek semut tu, macam injek semut ni ialah orang sakit ni kita dah naikkan dia pula graf di atas. Jadi macam mana tu Ustaz? Ya tu kan. Dan mungkin ada satu lagi saya nak tanya Ustaz. Dulu lah memang Ustaz cakap kalau kita orang kampung ni kan, banyak kita buat macam-macam. Doktor masa tu pun kurang. Nak buka kampung kita macam-macam lah cara kita buat kan. Jadi adakah benda tu memang salah tapi masih dibuat yang lagi kan. Jadi perlukah kita usahakan untuk hapuskan ke ataupun tengok macam mana Ustaz? Itu je saja soalan saya. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada pemanggil kita Ustaz. Macam mana ni? Bagus soalan tadi daripada Encik Baharudin bin Kasim. Pertamanya saya nak sebut tentang berubat dengan seseorang sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kata dalam masa yang sama juga kita mengagung-agungkan, sebenarnya bukan kita mengagung-agungkan, kita viralkan bahawa barangkali ustaz tersebut, doktor tersebut, doktor yang pakar ni bagus dia punya servisnya ya, dan barangkali obatnya sangat bagus, obatnya sangat bagus. Sebab kalau kita lihat dalam riwayat, dalam hadis-hadis disebut juga
bahawa Nabi SAW kalau ada orang sakit, Nabi suruh sahabat tadi jumpa seorang pakar perubatan. Walaupun dia bukan beragama Islam. Contohnya, zaman Nabi ada seorang pakar perubatan bukan beragama Islam, namanya ialah Al-Harith bin Ibnu Qaladah. Al-Harith Ibnu Qaladah ni dia pakar dalam bab perubatan biasa, perubatan fizikal ni. Jadi bila sahabat-sahabat sakit, Nabi suruh pergi jumpa Al-Harith bin Qaladah. Macam mana Al-Harith bin Qaladah tu boleh sampai ke pengetahuan Nabi? Dia ni pakar sebab orang viral. Viral dan memang teruji. Siapa pergi jumpa dia, alhamdulillah baik, alhamdulillah okey. Kesembuhan datang dari Allah Ta'ala. Ya. Caranya kena betul. Tapi disebabkan orang tu bila jumpa dia orang Al-Harith bin Qaladah sembuh, baik, okey, sihat, ya, dengan dia bagi obat tertentu dan sebagainya, maka viral lah dia, ya. Sebenarnya kita bukan mengagungkan dia, ya. Kita viralkan saja kelebihan yang ada pada dia. Mungkin tidak ada kelebihan tersebut pada pakar-pakar lain, ya. Sebab itu ada doktor biasa, ada doktor pakar. Doktor pakar pun tak sama dia tu. So pernah ada seorang sahabat saya, anaknya kena penyakit eczema, ya. Pergi jumpa doktor pakar kulit ni, bagi obat macam biasalah, tak ada apa-apa. Pergi jumpa doktor, ada seorang doktor kat Terengganu pula, dia kata. Kat Terengganu ada seorang doktor pakar eczema. Pergi jumpa, sembuh, alhamdulillah. Maka viral lah dia. Akhirnya nak cari pakar eczema kat mana? Terengganu. Gitu je lah. Tapi kita yakin akidah kita macam disebut. Kita semayang, kita doa, kita sebenarnya yakin bahawa kesembuhan itu datang dari Allah Ta'ala. Cuma mulut tu cakap doktor ni hebat. Dari segi akidahnya Allah Ta'ala lagi hebat. Mulut saja. Jadi tak salah dari segi akidah, tak salah, ya Cik Brodin, ya. Bukan disebabkan dia mengagungkan doktor tadi sampai jadi syirik, tak. Dari segi mulutnya cakap, memang manusia cakap, sedap lah ayam ni. Ya, begitulah. Bagus doktor ni, tapi yang beri kesembuhan Allah. Maknanya itu ikhtiar kita lah, pergi jumpa sampai ke Terengganu tu nak jumpa doktor tu kan. Tapi kita yakin dengan akidah kita bahawa Allah yang menyembuhkan. Tapi Ustaz, dekat kampung dululah kan, sekarang ni dah ramai dah. Dulu tak adalah doktor ramai sangat Ustaz, tapi kita gunakan petua-petua kampung ni untuk berubat. Okey. Dalam istilah perubatan Islam ada satu lagi nama dia dipanggil tajribat. Tajribat ni ialah pengalaman orang tua-tua dipanggil. Istilah direct selling ke marketing dipanggil testimoni. Baik. Testimoni, ya. Tajribat tu testimoni lah. Kalau kita lihat pengalaman orang tua tu dulu. Contohnya kalau kita lihat nak rawat penyakit, nak mengelakkan demam lah, contoh demam, ya. Nak mengelakkan demam. Orang tua kata apa? Orang tua dulu aja kalau nak mengelakkan demam panas, petuanya mandi dari kaki dulu. Betul tu. Betul, mandi dari kaki dulu. Kita cucu air kat kaki dulu, basuh kaki, kan, sampai naik kat betis, sampai naik kat lutut, sampai naik kat pinggang. Itu cara mandi betul. Kalau kita dah shower lagi lah, kita main kaki-kaki dulu, kan. Kalau mandi kat sungai kan, kita jatuhkan kaki dulu, kemudian jatuhkan punggung kita duduk, kan, kemudian bola kita guling-guling dalam sungai, kan. Itu betul. Tapi kalau mandi dengan shower kepala dulu, itu tak bagus. Jadi ada petua orang tua tu memang betul. Betul dan sangat berkesan. Contohnya tadilah kalau sakit gigi, katakanlah sakit gigi, dia kata gigit bunga cengkeh. Betul. Itu tajribah. Satu lagi contohnya ada ulcer kat mulut, katalah komoy garam. Betul, memang betul. Tapi pedih sikitlah, perik sikit. Tapi benih perik tu akhirnya menjadi penawar kepadanya. Jadi katakanlah petua dalam dulu kalau kita kena penyakit kencing manis, contohnya kencing manis, diabetes. Dia kata apa? Dia kata minum air akar kayu yang pahit. Sebab kencing tu banyak sangat gula. So nak menawarkan gula, kita kena amalkan yang pahit-pahit. Akar Raja Wali lah, pokok Raja Wali, ya. Apa sahaja yang pahit-pahit. Maka ini petua orang tua memang betul. Betul, dia akan neutralkan gula dalam darah kita. Sebab dia pahit tadi. Dan dari segi Quran salah ke? Tak salah, sebab Quran sebut dah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kita tak tahu. Jadi dia dah tahu dah, pengalamannya selama ni dah tahu dah. Saya pernah terlibat dengan satu kemalangan jalan raya. Sebelum saya pergi ke Mesir satu ke dahulu, ya. Okey, Ustaz, kita simpan cerita ni dulu. Macam penonton mesti nak tahu Ustaz pun accident kat Mesir tu. Lepas ni kita berehat seketika, kembali Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu zikir yang mungkin kita boleh amalkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para penonton, hari ini kita dalam topik akidah, penyakit dari Allah dan kepada Allah. Jadi sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak nak tanya soalan. Ustaz, sesetengah penyakit berunsur sejarah keturunan, penyakit darah tinggi dan kencing manis. Adakah berdosa sekiranya kita sering meletakkan tanda ukur seseorang itu mungkin akan mendapat penyakit berdasarkan sejarah keturunan, sedangkan semua penyakit datang dari Allah? Okey. Terima kasih Intan Zurina kan. Memang penyakit ni tuan-tuan kalau ikut kajian hospital, dia ada penyakit genetik. Penyakit genetik ni penyakit keturunan. Keturunan. Dia boleh jadi keturunan, boleh. Dalam tapi tak semua akan dapat. Dan barangkali dalam 100 orang seorang akan dapat. Contohlah. Contoh penyakit kulit katakanlah penyakit kulit, mungkin dalam ramai-ramai tu ada seorang dapat. Tak semestinya ayah kita sakit jantung, kita sakit jantung, tak semestinya. Tapi kebarangkalian tu ada situ. Lepas tu doktor akan tanya, dalam keluarga awak ada tak kena sakit jantung? Dia akan tanya. Sebab penyakit itu dia boleh kait dengan genetik. Darah tinggi sama juga, darah tinggi dia akan tanya, dalam darah keluarga awak ada tak siapa darah tinggi? Abang ke, kakak ke, ayah ke, mak ke? Kita cek memang ada seorang. Memang dia boleh turun. Tapi kebarangkalian tu ada dan kebarangkalian tu mungkin tak ada. Jadi kita itu hanya doktor lah dia buat kajian. Kajian sajalah. Kajian saja dia tanya. Maknanya gangguan dalam diri seseorang pun boleh berlaku. Dia mungkin gangguan katalah makhluk halus. Gangguan makhluk halus dia boleh berlaku, keturunan boleh berlaku. Tapi kebarangkalian tu 50-50 lah. 50-50. Kalau orang tu macam Da'i Aiman, dia kuat berzikir la haula wala quwata illa billah kan. Allah. Maka dia akan menolak gangguan tadi. Contohnya maka gangguan ni setan, dia tak sukalah kacau orang ni kuat berzikir. Tengok pada keluarga tadi, orang ni lemah berzikir. Lemah sangat zikir, sembahyang pun hujung-hujung waktu, sembahyang pun lebih kurangnya. Ini aku serang dia. Sebab tu kekuatan. Jadilah kalau katalah kita jaga exercise, jaga makan jaga tidur kita ada riadah pun semua, jaga emosi, tak mungkin dapat darah tinggi. Sebab kita jaga semua kawalan makanan tadi jaga. Tapi kalau kita macam ayah kita juga makan mengikut dan kan. Makan ikut dan, lepas makan tidur kan. Lepas tidur makan lagi kan. Kemudian serabut dengan kerja, darah tinggi naik. Sebab itu kita tengok kalau ayah kita kena kencing manis, tak semestinya kita kena kencing manis, tak semestinya. Sebab kita jaga makanan kita, makan malam kita kurang, makan sebelum maghrib kan. Makan nasi tu sikit saja, yang lauknya banyak, kemudian tidak makan manis-manis contoh banyak minum air masak, maka kita tak kena sakit kencing manis. Hanya kita kena jaga lah, Ustaz. Kena jaga. Atas kita belaka sebenarnya. Baik Ustaz, para penonton kita ni ternanti-nantikan cerita Ustaz aksiden dekat mana Ustaz? Ni sebelum saya pergi Mesir. Jadi saya aksiden kemalangan jalan raya. Driver yang bawa saya tu dia turun bukit dan nampak lembu melintas. Allah. So dia mengelak lembu melintas. Lembu tu banyak kan melintas. Dia mengelak lembu melintas. Akhirnya dia langgar seorang orang tua tepi jalan. Orang tua tu tunggu lembu tu melintas. Jadi dia langgar, orang tua driver saya tu langgar. Akhirnya langgar bukit. Orang tua tu terpelanting, jatuh tapi tak mati. Luka. Bila luka, saya tengok pakcik tu dia buat apa? Dia ambil daun, satu daun dekat semak-semak tu, dia ambil daun, dia gigit, dia mamah, kemudian dia tampar kat luka. Saya ada perhatikan pakcik ni, makna pakcik tu orang yang ada pengalaman petua. Macam mana nak mengelakkan darah tu keluar, menahan darah, dia ambil satu daun kat pokok tu, dia kunyah-kunyah, dia lekatkan dekat luka jadi. Yang ini betul petua. Petua lama-lama. Sekarang saya ingat makin pupus dah petua ni. Makin pupus. Contohnya, katalah orang batuk, demam sesemua kan. Dulu-dulu kalau anak orang kampung lu batuk, demam sesemua, dia buat apa? Dia akan ambil bawang merah. Bawang merah? Bawang merah. Kemudian
Merah tu dia hiris, dia kupas kulit semua. Merah yang betul-betul lah, ya, yang fresh. Dia potong halus. Dia buat apa? Dia letak bawah bantal tempat budak tu tidur, anak tu tidur. Anak tu tidur. Satu lagi lah dia ambil daun bawang putih atau bawang merah juga. Dia buat apa? Dia campur dengan minyak masak, minyak sikit je. Dia sapu tempat dada budak tu. Macam kita guna tu lah, adalah produk lain kan. Sapu kat dada, kaki, bahagian atas, hidung sikit, sapu-sapu sikit. Sebab apa? Bila tengok kajian saintifik, dia kata apa? Bawang merupakan sejenis sayuran ataupun sejenis yang mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan sangat tinggi dan ada bahan kimia bersifat asidik serta antibakteria. Bila kita letak tempat orang yang demam, batuk, sesemua, dia akan keluarkan gas antibakteria. Maka kita pun yang ada sesemua pun dia hilang. Ini petuah lama. Tapi yalah, dibantu oleh kajian saintifik akhirnya jadi. Tapi orang tak buat. Orang tak buat. Maknanya petuah lama ni bagus. Ada yang sangat tinggi dan hebat ilmunya. Cuma kita tidak bukukan saja. Okey. Maknanya yang paling penting sekali berbalik kepada i'tiqad kita bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Orang tua ni dia berdasarkan pengalaman dia. Kan? Ya. Okey, sahabat kita Jura Azlin Sufian. Soalannya, ketika diuji dengan penyakit yang serius ataupun bahaya, seseorang itu akan cepat putus asa, kecewa, marah dan sebagainya. Bagaimanakah merawat hati untuk lahirkan sifat redha? Yang kedua, adakah mengadu, mengungkit-ungkit, menzahirkan penyakit dan musibah itu hanya mencacatkan nilai kesabaran, sedangkan menyembunyikannya memerlukan puncak kesabaran? Mohon pencerahan Ustaz. Okey. Bila kita sakit memanglah kita akan jadi kecewa sikit, down. Orang kata down lah. Kita macam down lah. Sebenarnya memang betul lah, itu fitrah manusia. Ya? Bila kita sakit, kita akan rasa kita gagal lah. Terutama kalau sakit menyebabkan kita tidak boleh bergerak dah. Tidak boleh berfungsi sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa dah kan. Lagi kita down. Ya? Tapi sebenarnya macam mana kita nak lahirkan diri kita, hati kita supaya kuat. Kita pun reda, kita sabar. Sebab itu kena ada orang sebelah. Dia tak boleh seorang-seorang. Bila kita dah ada penyakit, dah ada masalah, duduk seorang-seorang, akan datang seorang lagi. Apa dia? Syaitan datang. Sebab kita tahu dah, orang ni telah diuji oleh Allah Ta'ala dan dia macam tak mampu, syaitan akan datang. Itulah kau. Kau semayang pun tak guna. Bukan Tuhan nak tolong kau pun, Tuhan bagi penyakit lagi. Syaitan datang kacau. Kita pun hilang sabar kan. Betul lah. Allah dah. Saya pernah jumpa macam ni. Jadi orang tak bantu dia. Akhirnya, Ustaz, saya ni kenapa? Saya ni kaki surau Ustaz. Saya ni kaki qiyamul, kaki baca Quran. Tapi kenapa Tuhan bagi penyakit? Jadi sampai itu dia kecewa, dia akan salahkan Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan bagi sakit? Kenapa Tuhan bagi sakit kat saya? Jadi akhirnya kita nampak dia menyasar ke Allah Ta'ala tu yang salah. Sebab bagi sakit kat dia. Sebenarnya kalau kita lihat, saya tengok dari segi punya emosi terganggu, tak ada siapa-siapa dekati dia. Dia awal dia sakit, patutnya kita hiburkan dia, kita bawa dia berjalan, biar dia nampak dia pun boleh hidup macam orang lain juga. Kena semangat. Betul kita lihat ramai, termasuk selebriti, media prima sendiri kan, TV3 dulu kan, berkursi roda, tapi dia kuat semangat dia, walaupun dia lumpuh, dia kuat semangat dia. Sebab dia keluar bersama dengan kawan-kawan, sampai sekarang dia boleh macam manusia biasa. Dia tak putus asa, dia tak kecewa. Sebab ada orang sebelah dia yang selalu motivate dia. Satu, ya. Sebab tu kena ada orang sebelah, ya, selalu hiburkan dia, ya, dan pesan kat dia penyakit datang Allah Ta'ala. Saya pernah jumpa seorang sakit dan Yaman di hospital. Di hospital. Dia kena penyakit hepatitis B, ya. Dan memang doktor kata tak ada harapan dah. Dan jadi dia mengadu, sakit. Ya Allah, sakitnya, beritahu saya. Saya pergi kat telinga dia, kata apa? Saya pergi kat telinga dia. Orang ni tak dengar, saya dengan dia je. Saya kata, sebenarnya kita sakit-sakit kan, tapi Nabi Ayub lagi sakit, kata. Nabi Ayub lagi sakit, tapi dia malu nak mengadu kepada Allah. Dia malu. Dia kata apa? Dia nak malu nak mengeluh. Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuanku, anni massaniyad-durru, aku telah ditimpa kemudaratan. Dia tak sebut spesifik sakit apa. Aku telah ditimpa kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, engkau lah Tuhan yang maha penyayang. Sebab apa dia malu? So, akhirnya saya cakap kat dia macam tu, dia tengok sakit, dia diam. Tak sakat lah. Sampai dia mati. Tak sebut pun sakit ke, mengeluh ke.
Sebab kena ada seorang motivate dia. Ya. Supaya contoh ginilah, orang dia boleh tenang bila dia dapat kelebihan. Dia ada kelebihan. Contohnya, ingat ya, sakit gugurkan dosa. Dia pun tenang. Oh, sakit gugurkan dosa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Sakit gugurkan dosa. Sakit nak bersihkan hati kita. Sakit nak naikkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Oh, Nabi pernah sakit. So, dia akan jadi tenang. Oh, Nabi pernah sakit. Oh, aku siapalah aku ni kan. Nabi pun sakit. Siapalah aku ni. Aku bukan Nabi. So, dia akan tenang. Dia akan redha. Yalah Ustaz. Jadi, boleh tak nak ungkit penyakit? Jangan ungkit penyakit. Nanti kita akan jadi lari keredaan kita, insya-Allah. Baik Ustaz, sahabat kita di talian bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ahmad dan Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya. Adakah semakin berat ujian penyakit dari Allah SWT berikan kepada kita, itu maknanya Allah Ta'ala semakin sayang kepada hamba-hambanya? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke tu Ustaz? Ya, betul. Betul. Dia makin berat ujian, makin Tuhan sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bila mana dia sayang seseorang hambanya, dia akan uji hambanya. Ibtalahu dalam konteks dia turunkan bala. Bala itulah ujian yang sangat hebat, sangat besar. Kenapa? Tanda Tuhan sayang kepada kita, kepada hamba tadi. Jadi betul lah kata Encik Ismail Mat Isa tadi menjawab persoalannya. Betulkah? Ya, betul. Semakin besar ujian, artinya semakin besar kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya yang diuji tadi. Dengan syarat dia sabar dan dia redha. Kalau dia mengeluh juga, ya Allah kenapalah, ya Allah engkau ni kau tahu tak aku ni sembahyang puasa kau bagi juga, maka itu bukan mendapat kasih Allah Ta'ala, sebab dia pun nak kutuk Allah Ta'ala juga kan. So caranya ialah betul, makin besar ujian, makin besar kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, dengan syarat tadi hambanya redha, hambanya sabar dengan ujian tadi. Tapi biasalah Ustaz kan, kalau kita ni bila sakit baru kita ingat Allah. Tersadung batu ke, Allah sakitnya. Allah sakitnya perut, sakitnya gigi. Bila kadang-kadang kita sakit ni baru kita ingat kepada Allah. Tapi waktu sihat Ustaz, kita kuranglah orang kata nak ingat kepada Allah ni Ustaz. Kenapa boleh jadi macam tu? Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dijadikan dalam keadaan keluh kesah, ya. Bila mana Tuhan uji dia keluh kesah. Bila Tuhan uji dengan nikmat, dia dibakhir kedekut pula, ya. Tuhan uji dengan musibah, dia keluh kesah. Itu ayat tu bagus. Memang fitrah manusia macam tu. Akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Penyakit datang dari Allah Ta'ala kan. Dia akan bawa kita kembali kepada Allah. Tak kira siapa sekalipun. Sama ada dia ni etis ke, tak ada agama ke, ataupun agama apa saja, akhirnya bila dia sakit, tidak ada harapan lagi, dia akan kembali kepada Tuhan Allah. Panggil Tuhan Allah kan, Allah. Termasuk orang etis sekalipun, tak ada agama. Akhirnya percaya, kita campak dekat laut, akhirnya akan mengeduh siapa? Allah. Dia tak sakit, tapi campak kat laut, seorang-seorang dia kan, Allah. Itulah saya Allah. Sebab itu dalam hal ini, itu panggil fitrah manusia. Fitrah manusia. Fitrah manusia, kita akan kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak semayang, dia terlantar ke hospital, datang katil, akhirnya Allah. Doktor akan tanya dia, macam mana sakit pegang lutut ya? Allah. Gitu. Kembali dah fitrah asalnya Allah SWT. Allahu Akbar. Akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini 30 minit di TV9. Kita dah tamat dah di TV3. Terima kasih kepada penonton TV3. Ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, akidah
iaitu berkaitan dengan penyakit dari Allah dan kepada Allah. Baik, kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz secara real lah ni Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan pengalaman Ustaz, ada tak penyakit ataupun pesakit lah yang datang kepada Ustaz, lama dah ni sakit Ustaz. Tapi bila datang kepada Ustaz, alhamdulillah, Allah berikan kesembuhan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit pengalaman Ustaz. Pengalaman tu ada kan. Pengalaman tu ada tapi takut orang viral lah pula kan. Sebenarnya bila saya sebut macam ni kan ramai cari saya pula dah. Pula dah. Kebetulan saya pernah merawat orang di kaca TV. Alhamdulillah orang ramai nak dengan saya. Sebenarnya sama je. Ustaz mana-mana yang meruqyah tu sama saja. Mereka menggunakan ayat-ayat Quran, doa. Jadi kalau saya kebetulan jadi okey, kebetulan saja Allah Taala yang bagi kesembuhan ya. Pernah ini satu kes menarik lah ni ya. Satu kes boleh saya berkongsi. Ada kawan saya mengadu anak saudara dia hantar nursery tadika lah. Jadi dia hari-hari pergi tadika tadi, dia akan kutip sampah aiskrim kan, kulit plastik aiskrim, daun kayu kat kawasan tadika tu, dia akan pegang. Dia tak akan lepaskan sampai kecut tangan dia lah. Sampai dah dia tidur barulah orang bersihkan tangan dia. Tiap-tiap hari macam tu. Gangguan ke tu Ustaz? Gangguan lah. Gangguan. Tapi baguslah. Dia pun panggil. Kita pun kawan kan dengan dia. Akhirnya saya pun baca ruqyah ya. Ruqyah tu ialah bacalah Al-Fatihah, ayat kursi. 3 kul cukup lah. Nak tambah yang lain tu terpulang pada anda lah. Akhirnya saya kata tengok esok macam mana. Tengok esok macam mana. Akhirnya dia dapat laporan daripada guru tadika. Alhamdulillah dah tak kutip lah. Dah tak kutip plastik skrin, dah tak kutip apa daun kering ke tak kutip dah. Rupanya ada kat pokok situ ada dikatakan dia berkawan. Dia berkawan. Dia seorang yang nampak, orang yang tak nampak. Jadi itu kadang-kadang pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Ustaz, bila Ustaz sebut tentang ada bacaan-bacaan yang Ustaz bacakan tu, ni sahabat kita ni nak tanya ni, gergasi hitam. Okey. Mohon Ustaz kongsikan kaedah rawatan dan ayat dalam Al-Quran berlandaskan dengan panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditahqiq oleh ulama sebagai alternatif kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya. Apa yang Ustaz baca tu? Okey. Pertamanya ialah bila sebut tentang ilmu perubatan Islam ni memang disuruh belajar. Imam Syafi'i sebut ilmu perubatan Islam jatuh nombor 2 selepas ilmu halal dan haram. Kita wajib belajar ilmu halal dan haram kan, mengenal halal dan haram. Nombor 2 lepas tu ilmu perubatan Islam, ilmu membuat orang. So bila dalam agama kita, macam mana kita nak kena pasti rawatan, kaedah macam mana? Pertamanya ialah kita kena faham. Pertama bahan digunakan mesti suci. Suci, halal dan tidak ada unsur syirik. Kalau main darah-darah, tak boleh. Ini apa darah-darah ni? Main sapu-sapu darah, tak boleh lah. Dan tidak halal menggunakan daging khinzir dan sebagainya ataupun tidak ada unsur syirik. Tangkal-tangkal tak mau. Kan ada suruh pakai tangkal kat sini, tak kat sini kan. Saya pernah suruh seorang ibu pada seorang anak bawa anak dia kata anak menangis tengah malam. Dulu menangis sikit-sikit, sekarang makin kuat. Saya pun peganglah dua anak. Ada tali. Rantai lah. Tangkal. Kemudian kat perut ada tangkal. Ni ada tangkal-tangkal. Ni apa ni kak? Ini semalam Tok dia bawa jumpa bomo. Bomo sepakai ni. Ni tak menangis. Lagi kuat menangis Ustaz. Tak apalah kak. Kalau kak nak suruh saya rawat boleh dengan satu syarat. Potong dulu tangkal-tangkal ni. Ustaz saya takut jadi apa-apa kat saya Ustaz. Nanti saya potong kan. Masya Allah saya kata. Tengok dah mula dah. Saya pun kak saya ambil gunting, saya potong tangkal. Ada tak nampak saya tergolek-golek, meraung ke, terbeliak biji mata ke, terjela lidah ke? Tak ada Ustaz. Habis tu percaya buat apa? Takut apa? So ada unsur-unsur syirik tak maulah tangkal-tangkal kan. So itu yang pertama. Yang kedua ialah kaedah. Jadi bahan kaedah saya buat ringkas ya. Kaedah mesti tidak memudaratkan. Pernah berlaku kaedah yang memudaratkan, dia pukul sungguh-sungguh. Satu lagi dia jolok baik air getah tu, dia masukkan dalam perut orang sakit, konon nak menyucikan. Akhirnya mati orang tu. Dia lari. Jadi kes polis. Kaedah tidak memudaratkan, tidak menyakiti badan sakit. Kenapa kita nak sakitkan dia?
nak sebat-sebat nawatan dia, apalagi tidak mengaitkan pesakit. Sampai kena terselak sana terselak sini, kita biarkan saja, tak boleh. Dan juga tidak haram. Seperti ada setengah-setengah tu perawat laki-laki pula memandikan pesakit perempuan dalam keadaan berkembang. Dah lah haram mengaitkan pula ya. Dalam keadaan berkembang, biarlah mandi kat rumah dia lah. Kenapa kita nak mandikan dia kan? Pandai mana sendirilah. So ini kaedahnya. Kita nampak tu ini tak betul. Kalau pesakit laki-laki, perawat laki-laki, ustaz memandikan pesakit perempuan, ini tak betul ni. Dia pula tolong main-main shampoo dah pula kan. Oh, tak boleh. Tak boleh, itu haram. Kaedah ni tak salah tu. Kaedah salah ya. Kemudian yang ketiganya ialah bacaan. Ruqyah ni bacaan lah. Mesti bersumberkan nama-nama Allah. Walaupun sebut Ya Hayyu Ya Qayyum ke, Ya Dzal Jalal wal Ikram ke, Ya Syafi ke, tak apalah. Itu nama-nama Allah ataupun doa daripada Quran dan Sunnah. Contohnya, Ustaz, saya ni dah lama menikah tapi belum ada anak lagi. Kita membaca doa Zakaria ya. Doa Nabi Zakaria, ataupun kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ada zuriat tu kan, boleh juga sebab Quran, doa daripada Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ulama muktabar yang baca doa tersebut boleh juga. Jadi doa tu jangan main mentera-mentera kita tak faham. Yak seng mata aji semua kan, kita tak faham apa benda dengan baca kan. Biarlah daripada Quran ataupun sunnah yang kita boleh faham. Kita pun pernah baca contohnya. Yang keempat, keyakinan kesembuhannya datang dari Allah Ta'ala. Bukan orang yang baca doa, bukan doktor, bukan daripada bomo, bukan dari ustaz, bukan. I'tikad kena betul, kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Yang ni semua perantara ni, ini semuanya ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha, cara kita dapatkan usaha. Kemudian yang akhir sekali ialah saya sebut, selepas itu kaedahnya ialah kata ini kena bayar apa ni kan, tengok dulu berpatutan tak kan? Tengok sekali baca doa letak 1,000 kan. Ini macam buat bisnes lah pula kan. Agak-agak lah kita berpatutan lah, tiup air tiup doa kat air saja kan? Takkan RM1,000. Ini macam ni kita faham, ini dah tak betul lah. Dah buat bisnes dah ni. Buat bisnes. Kalau kita kata doa sikit kat botol air tu, terpulang lah berapa nak bagi. Kalau ada ni apa, nak bagi minyak ustaz lah. Minyak ustaz contoh kan. Okey lah. Tapi kalau dah cah awal dan cah tu tidak masuk akal, maknanya tak betul lah. Berapa ayat nak baca? Tanya pula berapa ayat nak baca. Allahu Akbar. Sahabat kita ni, Ana Karnina nak tanya, adakah setiap penyakit atau musibah itu perlu disyukuri, dan adakah setiap penyakit ada ubatnya dan perlu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mohon penjelasan Ustaz. Adakah setiap penyakit itu musibah perlu disyukuri? Jadi orang yang faham saja akan bersyukur. Contoh, dia kata, Muju tuan bagi aku sakit. Dengan sebab sakit ni, isteri pun sayang kat aku. Isteri ambil berat. Isteri lebih sikit ambil berat kan? Isteri ambil berat kan? Biasa isteri buat tak tahu je. Bila dah sakit ni dengan isteri pun, mandikan dia contoh kan. Ya Alhamdulillah, Muju sakit kan? Betul tak? Betul. Jiran-jiran yang selama ni jauh kan, datang hari-hari buat buah-buahan kan? Yang ni bawa bubur lambuk, besok buat pengat durian, buat pengat pisang, pengat ubi kan? Alhamdulillah, Muju sakit kan. Hari-hari picit kepala. Hari picit kepala contoh. Jadi kadang-kadang kita nampak satu angle buruk je. Cuba nampak angle yang banyak, yang baik-baik. Yang banyak titik putih. Itu tengok titik hitam buat apa? Dengan sebab tadi saya kata, betul lah kata sahabat kita tadi kan, kadang-kadang ada penyakit dan musibah yang perlu kita syukuri. Bersyukur banyak-banyak. Dengan sebab tadilah, dengan sebab asbab contoh lah sebut ya. Dai Aiman sentiasa sembahyang fardu kat Masjid Surau katakanlah. Tiba-tiba kita sakit. Bila sakit kita tak dapat pergi Masjid Surau dah. Tapi pahalanya dapat. Sebab kita sebelum sakit dah biasa Masjid Surau sembahyang berjemaah kan. Bila kita sakit terlantar, kita sembahyang seorang-seorang atas katil, tapi pahala macam berjemaah di Masjid Surau. Masya-Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku dah berehat kat rumah aja kan. Tapi pahala datang. Pahala datang menghadap kita, pahala datang. Sebab kita dah biasa masa sihat kita buat kerja-kerja amal ataupun ibadat-ibadat yang hebat tadi.
Okey, sahabat kita Sazyatul Siddiq, bagaimana peranan bagi ahli keluarga yang diuji penyakit yang berat untuk sentiasa menjadi kuat semangat buat seorang yang diuji agar dia redha dengan ketentuan ilahi, yang menganggap suatu penyakit yang merupakan satu jalan yang membuatkan seorang itu untuk sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz peranan ahli keluarga? Ya, saya sebutkan pada awal tadi bahawa peranan ahli keluarga sangat penting. Sangat mustahak. Contoh ya, dulu ada nama Gila Meroyan. Oh, Gila Meroyan. Gila Meroyan ni ialah biasanya berlaku bila mana seorang perempuan melahirkan anak tu meninggal. Anak tu meninggal, maka dia macam gila. Sebab, iyalah ada sebab-sebab dia. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab tidak ada support, moral support, motivasi, semangat daripada suami ataupun orang terdekat. Dia biar macam tu je. Kau ni tengah fikir ni. Allah, ada anak sulung pula kan, macam dia frust. So, seorang pun tak bagi semangat kat dia, support moral kat dia. So boleh jadi macam tu. Dan saya pernah berbual dengan seorang ibu yang telefon saya. Macam mana dia telefon Boleh cakap Boleh silakan. Dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, ni Ustaz Fauzi ke? Ya. Yang selalu keluar TV. Dulu kat Al-Kuliah TV3 kan. Betul, Ustaz. Saya kata, ya, saya lah. Boleh saya tanya Ustaz satu soalan? Boleh. Dia kata gini. Dia kata, Ustaz, saya dah lama menikah tapi belum ada anak. Saya kata, insya-Allah doa lagi, tambah dengan doa Nabi Zakaria, dapatlah anak. Ustaz, saya dapat anak dah. Alhamdulillah, saya kata. Alhamdulillah. Tapi anak saya, dia kata ada sakit jantung berlubang. Allah. Saya kata boleh rawat, doktor pakar kita hebat ni boleh rawat. Ustaz, anak saya dah meninggal. Allah. Dia suruh soalan tu. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan syurga bagi akak lah. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Apa dia? Bukan satu soalan, saya nak bagi satu kenyataan, statement. Apa dia? Allah tidak adil. Statement Allah Ta'ala tidak adil. Saya kata, kenapa akak bagi kata macam tu? Tuhan tidak adil. Bahaya tu. Kenapa Allah Ta'ala ambil anak saya, Ustaz? Dah lah seorang. Dah susah dapat 10 tahun kahwin, baru dapat seorang. Sakit lepas tu, mati. Kenapa tidak ambil anak orang lain? 10 orang, ambil seorang, tinggal 9. Ada 5 orang, ambil seorang, tinggal 4. Kenapa anak saya seorang, Ustaz? Tuhan tidak adil. Saya kata, akak tahu tak, akak? Tuhan ambil anak akak ni sebab nak tunggu kat syurga nanti. Masya Allah. Anak akak tunggu akak kat syurga. Jadi akak di padang mahsyar, anak akak keluar bawa air. Semua orang dahaga, akak seorang tak dahaga. Sebab apa? Anak akak bawa keluar dari syurga, bawa kendi air, bawa gelas. Dia cari mak dia. Akak tak kenal anak akak. Tapi anak akak kenal akak. Dia diam. Habisnya, akak patut syukur Allah Ta'ala. Agak-agak akak kalau mati ini masuk syurga tak? Tak, Ustaz. Kalau tak begitu, anak akak ada. Bila nak masuk syurga, budak-budak masuk syurga. Tuhan kata, tak boleh. Kami tak nak masuk syurga melainkan dengan mak kami. Masya Allah. Dia pun ingat akak masuk syurga. Nak tak? Nak, Ustaz. Habis itu kenapa kata Tuhan tidak adil? Istighfar sekarang. Taubat balik. Mengucap kalimah syahadat. Rupa-rupanya tak ada seorang teman dia. Tak ada seorang duduk sebelah dia. Dia berfikir macam-macam. Campur dengan syaitan masuk pula. Jadi dia berfikir-fikir. Akhirnya keluar kenyataan Tuhan tidak adil. Jadi itulah kena ada ahli keluarga, siapa-siapalah bagi semangat, bagi motivasi dan bagi support moral kepada orang yang sakit ni. Wallahualam bisawab. Meremah mula roma saya dengar bila Ustaz cakap macam tu. Moga-moga orang-orang di luar sana yang diuji dengan kematian anak ini dapat redha dan mungkin rasa berbangga ada anak syurga yang sedang menanti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan kita dapat amalkan zikir ini. Mudah-mudahan Allah yang memberi penyakit, dan kepada Allah juga
penyakit itu kembali. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita pada hari ini. Biasanya kalau kita sakit gangguan ni Ustaz, kita akan cari Ustaz lah. Dan ramai orang cari Ustaz. Tapi Ustaz, ada orang kata kalau kita terkena gangguan ataupun kita sakit, kita pergi ke tempat-tempat tertentu. Ada ke tempat-tempat tertentu yang boleh kita pergi? InsyaAllah kita akan mendapat kesembuhan. Ya. Terima kasih. Dalam masa yang singkat ni, pengalaman saya kongsi pengalaman ya. Antara tempat yang memang itu ada aura positif yang cukup banyak. Sebab cari tempat-tempat yang ada aura positif. InsyaAllah di situ ada kesembuhan seperti masjid, surau kan. Malah orang kata air kolah pun yang sentiasa mendengar azan, sentiasa mendengar baca imam pun dia ada aura positif. Air kolah tu, masjid, surau ya. Jadi antara tempat yang banyak aura positif ialah Mekah dan Madinah. Masya Allah. Terutamanya masjid. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Ini pengalaman saya, pengalaman kita, saya sendirilah pengalaman saya daripada Malaysia. Saya ada semua. Sebab kita dari Sedung, duduk dalam flight dengan sejuk kan, 8 jam sampai di Jeddah. Saya kena semua, masuk tanah haram, hilang terus aura positif tu. Aura positif. Dan yang paling menariknya ialah satu lagi ialah jemaah umrah saya datang daripada Malaysia berkursi roda. Sampai di Mekah dia boleh berjalan dah. Masya Allah. Tak perlu guna kursi roda. Dia menangis. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya dah tak guna kursi roda lagi Ustaz. Saya boleh berjalan. Kita terkejut tengok dia kan. Selama dekat Malaysia guna kursi roda. Sampai di sana aura positif. Tempat tu sendiri aura positif dan mungkin doa dia lah di depan Kaabah dan sebagainya. Dan satu lagi kes, ini berkaitan dengan hati lah, hati keras, degil. Jadi Ustaz, anak saya ni degil Ustaz. Boleh tak Ustaz doakan dia? Saya kata tak perlu doa. Tempat ni sendiri yang akan merubah dia, saya kata. Tempatnya akan merubah dia. Daripada asalnya pakai seluar jin, orang lain pakai jubah ya. Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah pakai seluar jin, pakai baju t-shirt ya. Okay. Orang lain lain ada yang lain, dia lain. Saya kata tak apa Kak, Ibu, tak apa. Nanti tempatnya aku ubah dia. Betul. Lepas dalam batu pakai jubah, dia pakai ketayap dan dia antara orang yang paling lambat breakfast pagi. Saya kata ke mana adik? Dia kata Ustaz, saya dapat semayang belakang imam Masjidil Nabawi. Dan akhirnya saya dapat angkat jenazah Ustaz. Tolong jenazah, bantu angkat jenazah, usung jenazah sampai ke Baqi'. Dan Baqi' Ustaz, saya tengok dia kebumikan jenazah. Tempat tu ubah dia daripada degil-degil anak tu sampai sekarang alhamdulillah sebaik-baik semulia-mulia anak jadinya. Dalam tempoh singkat tu. Singkat. Orang pergi umrah tak sampai 2 minggu, 12 hari saja tapi boleh berubah. Allahuakbar. Baloi lah Ustaz bawa anak pergi ke Mekah tu. Ya betul. InsyaAllah aura positif. Sebab positif. Kemuliaan tempat tu. Tanah haram tu memang mulialah, berkat. Tanah berkat kan. Keberkatan dan ada banyak aura positif di situ. Kan situ berkumandang ramainya malaikat situ kan. Mungkin kita sebut sepatahnya tu jadi. Allah. Doa, jadi doa. Doa je Ustaz Ya, doa. Masya-Allah. Niat pun, niat tak jadi patah pun niat. Saya pernah satu ketika niat dahaga je datang awak air zam-zam. Allah. Niat saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Tempat tu berkat, orang positif. InsyaAllah. Kalau di negara kita mungkin kita boleh juga ke masjid, ke rumah Allah juga. Ini satu tempat yang penuh keberkatan. Betul. So, di mana kesembuhannya, carilah tempat-tempat tadi kan. Dia akan menyebabkan kita muhasabah diri, jumpa orang baik-baik kan. Kita berfikir, dengar pula kuliah subuh. Kita dengar tazkirah, kita akan jadi lagi berpositif. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan jadi lebih natural, lebih hebat, lebih redha, lebih sabar insyaAllah. Mesti terkejut orang tu daripada berkursi roda jadi sihat Ustaz kan. Memang ketara. Memang ketara. Baik sahabat kita Sal Rasid Cik ada soalan Ustaz, bagaimana untuk menangkis pandangan seorang setengah masyarakat yang penyakit itu bukanlah ukuran kemuliaan ataupun kehinaan orang itu, dan apa hikmahnya di sebalik penyakit yang Allah berikan kepada umat manusia menurut fahaman Islam? Okey, pertama tentang mulia hina seseorang bukan sebab penyakit. Kalau begitu Nabi Ayub tidak mulialah. Sebab kena sakit. Sakit. Nabi kita pun tak mulialah sebab kena sihir sampai Nabi ada benda-benda Nabi lupa. Sedangkan sakit itu adalah fitrah. Fitrah, semua manusia akan sakit, fitrah. Ya? So, tidak ada kena-mengena dengan kemuliaan ataupun kehinaan seseorang.
mulia dan hina manusia itu terletak pada takwanya. Lagi takwa kepada Allah Ta'ala, lagi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kalau orang sakit itu lebih bertakwa, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang sihat tidak bertakwa, dia lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sakit bukan ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang. Nombor 2 apa tadi, lupa dah. Apa hikmah lah Ustaz Mungkin kita ni dah tinggal beberapa minit saja lagi. Ustaz boleh ceritalah Allah bagi kita penyakit ni sebab apa sebenarnya? Allah Ta'ala bagi kita penyakit sebab suruh kita berfikir. Sebab kalau kita lihat dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang musibah menimpa kamu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kerja-kerja kamu sendiri. Musibah termasuk penyakit. Disebabkan usaha kamu, kerja kamu. Itu kerja tak betul. Dosa dan sebagainya. Sebab itu kalau rujuk dah tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Baghawi, banyak lagi tafsir menyatakan bahawa tafsiran pada ayat ini ialah setiap musibah, hilang nikmat, datang musibah adalah disebabkan dosa manusia. Fikirlah, bila kita sakit kita fikir, apa ya, sebab apa aku terantuk kepala dekat galang pintu, kenapa ya sakit ni? Apa aku buat dari pagi tadi? Allah. Baru kita tengok tadi, ya Allah, tengking isteri kat rumah. Tengking isteri kat rumah, awak ni bangun dah lambat tak buat kopi, apa punya bini ya. Dah dicatat dah. Pak kena galang pintu, baru kita fikir Allah. Terus WhatsApp telefon yang minta maaf yang tadi apa teki-teki awak, awak tak tahu awak sakit, contoh kan. Jadi sebenarnya suruh kita fikir apa sebab. Bila kita fikir dosa ada, istighfarlah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai kita rasa tenang. So itulah sebab ulama tafsir kata ayat tadi merupakan ayat suruh kita berfikir bahawa setiap musibah, datang penyakit, hilangnya nikmat sihat adalah antaranya ialah disebabkan dosa manusia. Okey Ustaz, mungkin kesimpulan kita pada hari ini, macam mana kita nak terapkan dalam diri kita ni bahawa penyakit ni daripada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Ya, itu sebab bila kena musibah, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kita buka Al-Quran kan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bila mana ditimpa musibah, mereka akan terus mengucap atau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, saya tak mati lagi Ustaz. Ini untuk orang mati. Dah, Tuan kata musibah bukan mati. Musibah tu banyak. Mati musibah, aksiden musibah, sakit musibah, gagal dalam pesta musibah, dilucutkan jawatan musibah, kena pecat musibah, apa lagi? Musibah ni benda yang musibah bagi kita kan, kita tak suka. So ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut je tu terus. Kawan saya semalam hilang dompet, bawa keluar ATM RM500. Masya Allah. Jatuh dompet dia, jumpa balik, duit hilang. Dia mengadu kat saya kata, bang, sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa, minta Tuhan ganti yang lain, yang lebih baik. Allah, Ustaz, mujur saya tengok Ustaz remind saya. Sebab apa? Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita datang daripada Allah Ta'ala, kita kembali. Sakit macam tu juga. Sakit datang daripada Allah dan sakit akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Mungkin sebagai pengakhiran kita minta Ustaz imamkan doa kita. Cuba silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana hubana wa khatayana wa hayyi lana min amrina rashada. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim, ya Rabbal mutabbibin wa ya Rabbat tayyibin. Anzil alaina dawa'an min dawa'ika wa shifa'an min shifaika wa rahmatan min rahmatika wa barakatan min barakatika ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa atas penjelasan yang diberikan. Kepada para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya moderator dalam tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 82 sehingga 83 dan panel jemputan kita adalah Prof Madya Datuk Dr.
Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Saya Daiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Subhanakallahumma bihamdika.